Baik, anda bersama-sama dengan saya Hizri Rahil malam ini untuk Ruang Bicara, dan kita melihat di sekeliling kita pelbagai operasi dalam pelbagai bidang telah pun dimulakan dan tiba masanya juga untuk kita menyaksikan kehidupan di kampus kembali meriah. Adakah itu yang akan berlaku apabila kampus akan dibuka semula? IPT dan IPTS yang dijangka akan menerima semula kemasukan pelajar secara penuhnya menjelang Oktober nanti, tetapi dari sekarang sudah ada pun peringkat demi peringkat yang dilaksanakan bagi mengambil pelajar-pelajar yang sebelum ini mungkin terhalang daripada masuk kampus disebabkan oleh PKP sehingga ketempuskan PKPP. Dan ada perkara-perkara yang juga perlu diperhatikan, sama ada SOP itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sama ada keselamatan itu dapat terjaga dengan langkah-langkah yang diambil itu. Apa lagi implikasi lain yang mungkin hanya akan diketahui apabila pembukaan semula berlaku nanti. Kita akan cuba untuk selami, kita akan lihat satu persatu dan kita fahamkan situasi semasa ini bersama-sama dengan tetamu-tetamu yang ada di studio dengan saya pada ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Dato' Engineer Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur yang merupakan Naib Chancellor UKM. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga Profesor Dato' Engineer Dr. Kamal Nasruddin Mustafa, Naib Chancellor UNITEN. Apa khabar, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Ya, dan insyaAllah kita juga akan bersama-sama dengan seorang lagi tetamu di Skype ya, yang juga akan ke udara sepanjang program ini dengan kita. Dan kita nak lihat dahulu UKM mewakili IPTA dan UNITEN untuk IPTS ya, yang masing-masing ada peraturan yang spesifik juga yang perlu dipatuhi. Bagi UKM yang akan yang sudah pun sedikit sebanyak memulakan sesi akademik itu dan menjelang Oktober nanti sepenuhnya, apa yang sedang berlaku di kampus sekarang ini? Terima kasih Cik Hizri. Apa yang berlaku di kampus ini adalah hampir sama saya kira dengan kampus yang lain, di mana pelajar tak ramai dan kami meneruskan semester kedua ini tanpa henti dan akan berakhir semester ini pada 17 hari bulan, which is end of this week lah. Jadi ramai yang telah kembali balik ke kampung kerana exam baru je habis. Yang paling lewat nanti hari Jumaat ni. Jadi kampus kembali lengang, walaupun sebelum ni agak ada pelajar-pelajar yang datang untuk buat kerja-kerja lab dan sebagainya. Yang ada tinggal hanyalah pelajar-pelajar postgraduate, masters dan PhD kebanyakannya. Dan kita sedang berusaha untuk menyediakan semua prasarana yang perlu bagi menerima pelajar-pelajar yang akan mula datang pada 4 hari bulan Oktober, pelajar-pelajar baru, dan pelajar lama akan memasuki semula kampus pada 11 hari bulan Oktober nanti. Dan UNITEN mungkin mempunyai jadual yang berbeza dengan IPTA. Jadi di kampus bagaimana suasananya sekarang, Prof? Ya, terima kasih Hizri. UNITEN kami sekarang in session. Kita telah mula short semester pendek pada 13 Jun lepas, dan student baru mendaftar online, orientasi tentunya secara online. Tetapi apabila kerajaan telah membenarkan pelajar baru kembali ke kampus mulai 1 Julai, jadi kita telah menggalakkan pelajar baru kembali datang ke kampus dan dapat merasai suasana kampus, hidup sebagai siswa-siswi di kampus. Selain pada itu, kami juga membenarkan atau beri peluang kepada pelajar-pelajar tahun akhir untuk kembali ke kampus kerana mereka perlu ke makmal dan sebagainya. So kini seramai about 10%, 10% daripada pelajar UNITEN telah berada di kampus, dan insya-Allah bilangan ini akan terus meningkat kerana pihak Yang Berhormat Menteri dan kementerian telah memberi kebenaran sehingga 30% nanti daripada Julai, Oktober nanti 100% boleh datang ke kampus. So kita telah melakukan persiapan rapi. Yang pentingnya SOP ada dan peluang pembelajaran tu ada kepada pelajar. Tentang mungkin syarat maksimum 30% yang boleh dibuka semula dahulu bagi IPT swasta pada ketika ini. Jadi penentuan untuk siapa yang tergolong dalam 30% itu bagaimana? Umumnya dalam guidelines yang diberikan oleh pihak kementerian, satu pelajar baru. Saya nampak ada kepentingan dan keperluan untuk pelajar baru datang ke kampus sebab boleh merasai suasana kampus, conducive environment, boleh berinteraksi dalam rangka SOP yang ada. Keduanya pelajar tahun akhir. Ya, saya sebutkan tadi pelajar tahun akhir kena ke makmal buat final project dan sebagainya. So tapi in between tu
mungkin ada pelajar yang berada di kampung tapi tidak menghadapi masalah dari sudut internet connectivity ataupun masalah dari sudut suasana yang kurang kondusif berada di kampung. So kategori ini yang kita jemput dan galakkan untuk kembali ke kampus memenuhi kriteria 30% itu. Okey, baik. Kalau di UKM, adakah pihak UKM menetapkan kota-kota tertentu mengikut keperluan di kampus sendiri? Untuk kemasukan Oktober ini, disebabkan ianya dibenarkan kembali sepenuhnya, maka kita tidak meletakkan apa-apa kota. Semua pelajar diminta kembali ke kampus. Dan kerana kita ada college di mana pelajar-pelajar tinggal di college yang boleh memuatkan 14,800 pelajar. Jadi kita kira pelajar baru semua akan duduk college dan pelajar-pelajar lama sebahagian besarnya 85% akan tinggal di college. Jadi saya kira kalau UKM kita tidak ada masalah untuk menerima secara seluruhnya pelajar-pelajar yang akan kembali. Berkenaan dengan penempatan dalam kampus, iaitu di kolej-kolej yang disediakan, mengapa pentingnya mereka ini tinggal di kampus dan bukan seperti sebelum ini mungkin mereka boleh menyewa di luar, misalnya atas mungkin keputusan sendiri? Sebenarnya mereka masih boleh menyewa di luar kalau mereka mahu, tetapi kampus mempunyai kolej-kolej yang sebenarnya sangat kondusif dan mereka berada dalam jarak yang dekat dengan kelas ataupun lab ataupun makmal masing-masing, dan interaksi itu yang saya kira yang mahalnya, dan mereka boleh menggunakan semua fasiliti yang ada. Dan sebenarnya dia jauh lebih murah tinggal di college di UKM berbanding dengan tinggal di luar, yang mana kosnya sedikit tinggi berbanding dengan tinggal di kampus yang kami hanya sebenarnya charge satu hari RM3.50 sahaja. Jadi sangat murah. Ya, daripada dulu sampai sekarang begitulah jumlah yang dikenakan pada pelajar. Jadi sangat rendah untuk memberikan peluang kepada mereka tinggal dan bersama-sama berinteraksi dengan rakan-rakan dan membangunkan jati diri mereka. Cumanya perlu juga difahami oleh ibu bapa, oleh keluarga dan juga pelajar itu sendiri tentang status mereka apabila mereka berada atau tinggal di luar daripada kampus. Bagaimana dengan status mereka sekiranya apa-apa berlaku? Kalau di UKM itu sebenarnya adalah merupakan pilihan pelajar dan tidak ada paksaan untuk tinggal di kampus. Namun yang tinggal di luar itu pihak universiti akan memberikan bantuan sebaik mungkin, dan in fact universiti mencarikan juga rumah-rumah yang sesuai untuk mereka tinggal. Namun bila di luar tu mereka jauh daripada kawalan dan pandangan pihak universiti, dan normally kita akan ada di bahagian haiwan pelajar ni satu unit yang menjaga pelajar-pelajar luar kampus kita panggil, yang mana sekiranya ada berlaku apa-apa kecederaan, kemalangan dan sebagainya, unit ini akan segera membantu memastikan pelajar mendapat kebajikan dan pembelaan. Namun saya sebut tadilah tak sama kalau tinggal di dalam kolej ini, memang depan mata kita jadi kita bertanggungjawab sepenuhnya, mudah untuk kita membantu dan sebagainya. Kalau di luar ni agak distance-nya dan kita hanya dapat membantu secara setakat yang mampu diberikan oleh universiti. Uniten dan UKM sebenarnya hampir berjiran, tak jauh sebenarnya lokasi antara kedua-dua kampus tersebut. Adakah suasana yang sama juga yang berlaku di Uniten, Prof, dan tanggungjawab pihak Uniten bagi pelajar-pelajar yang mungkin tidak tinggal dalam kampus? Memang dari sudut prasarananya kita sentiasa tingkatkan kemudahan sama ada untuk PDP, pengajaran pembelajaran, dan juga untuk kemudahan penginapan. Tapi untuk kampus kami unit 10, kampus Putrajaya di sini. Unit 10 ada dua kampus, satu di kampus Sultan Haji Ahmad Shah di Muazzam. Di Putrajaya kami dapat accommodate hanya 50% bilangan pelajar dalam kampus. Kalau di Muazzam 100%. Jadi di kampus Putrajaya sebahagiannya tentu perlu berada di luar. Jadi kita facilitate, cari partners untuk accommodate student, ada yang mungkin cari sendiri. Tetapi selagi mereka pelajar Unit 10 atau pelajar universiti mana-mana, kita bertanggungjawab. Satu dari sudut kebajikan, dari sudut maknanya pastikan semua selamat dan baik. So tanggungjawab itu tidak boleh lari daripada setiap universiti. Cuma disebabkan oleh tempat yang terhad di kampus,
Jadi kita kena ada kriteria-kriteria lah untuk siapa student yang duduk di kampus. Final year student yang aktif. Jadi ini juga dorongan untuk siswa-siswi dia compete, dia aktif supaya dia juga dapat peluang tinggal di dalam. Ada kemungkinan juga akan berlaku perubahan sikap terhadap mahasiswa yang mahu tinggal di dalam, mungkin mereka akan lebih aktif. Correct. Dijangkakan begitu? Betul. Sebenarnya dalam dunia ni kita tak boleh dapat apa kita nak. Kita nak kena berusaha. Betul. Dalam konteks ni itu kriteria yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau duduk di dalam, tentunya akses kepada internet cukup baik. Tentunya akses kepada kemudahan-kemudahan kampus, sukan dan classroom semua cukup baik. Tentunya juga akses kepada pensyarah lebih mudah. Tentunya di kampus kita ada fellow yang jaga kebajikan. Tapi untuk dapat tempat yang terhad, kena compete. So itu yang kriteria saya katakan tadi, aktif. Kemudian student tu mesti ada pencapaian CGPA-nya dan sebagainya. So dari satu sudut memberi dorongan, motivasi kepada student untuk lakukan yang terbaik. Tetapi saya harus nyatakan tidak bermakna yang berada di luar kampus tu kita tak beri perhatian. Kebajikan mereka tetap di bawah tanggungjawab universiti. Baik. Dan anda yang baru saja bersama kami, saya bersama-sama dengan Profesor Datuk Engineer Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM, dan juga Profesor Datuk Engineer Dr. Kamal Nasruddin Mustafa, Naib Chancellor Uniten di studio dengan saya pada ketika ini. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang berada dengan kami melalui Skype. Ketika ini Academician Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof, Naib Chancellor dan Presiden UCSI University di talian Skype pada ketika ini. Prof? Saudara Hasri. Yes. Okey, Prof, boleh mendengar kami dengan jelas ya? Ya. Okey, baik. Jadi kita telah mulakan sedikit perbincangan yang mengenai kesediaan ataupun suasana ketika ini di UKM dan juga Uniten. Bagi UCSI sendiri, apa yang mungkin perlu diberi pertimbangan yang rapi dan juga jitu untuk menerima kembali pelajar-pelajar masuk ke kampus? Terima kasih Saudara Hazri. Ya, saya. Sebenarnya kita telah membuat persediaan awal daripada bulan Februari lagi. Ya, apabila COVID ini melanda dunia, dan pada masa itu Malaysia pun banyak mengalami masalah dengan COVID. Jadi kita telah adakan satu task force COVID-19 yang dipengerusikan oleh pendaftar dan dianggotai oleh beberapa orang di tangan kanan untuk bersedia menghadapi COVID. Dan apabila MCO diumumkan pada Mac, sebanyak kita telah bersedia. Tapi sebetulnya kita tidak perasan bagaimana besarnya kesan COVID kepada universiti, pada masyarakat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita dapat tukar cara PDP pada online. Dan selanjutnya apabila PKP itu dikurangkan, jadi kita belajar lagi sedikit sebanyak, sampailah pada tahap sekarang di mana kerajaan mengumumkan 30% daripada pelajar balik di kampus. Saya bersetuju dengan pandangan dan pengalaman oleh rakan-rakan saya, Profesor Dr. Hamdi, Profesor Dr. Kamal just now, dan saya rasa banyak pun membuat yang rapi. Pada kita di UCSI, dua perkara yang penting yang kita tekankan. Pertamanya ialah kebajikan, keselamatan pensyarah-pensyarah, kaki tangan dan ajar pada kita. Yang keduanya, kita nak memastikan proses ataupun fungsi universiti dapat berjalan sebaik mungkin. Dan antara fungsi universiti yang penting ialah pembelajaran dan pengajaran. Dan kita telah dapat, seperti macam katakan, dapat bertukar pada online. Dan saya begitu rasa
Prof? Okey, kita akan dapatkan lagi Prof di talian. Okey, Prof dapat mendengar kami sekarang? Putus. Okey. Sorry, saya dengar Ya. ada Okey. advertisement ya. Diteruskan Prof. Kami kembali mendengar dengan jelas. Baik, jadi kita akan cuba menghubungi semula Academician Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof yang merupakan Naib Chancellor dan Presiden UCSI University melalui Skype. Sepanjang program kita pada malam ini sambil-sambil kita berbincang lagi tentang apa yang perlu diperhatikan. Kalau tadi Prof Datuk Dr. Khalid ya mengatakan bahawa USI telah pun membuat ramalan ataupun jangkaan ya akan berlaku sesuatu sejak Februari lagi. Adakah UKM dan Uniten mempunyai perasaan yang sama ataupun menjangkakan sesuatu yang sebesar ini akan berlaku? To be honest lah ya. Yeah. Kita tidaklah menjangka sebesar ini pandemik itu. Walaupun kita lihat infection itu tersebar dengan begitu cepat. Tetapi the scale saya kira agak mengejutkan ramai orang termasuk kami di UKM. Kita tidak menyangka. Namun persediaan yang dibuat itu banyak membantu. Okay. Kalau orang tanya kita jangka ke tidak, tentu kita tidak menjangka. Saya tiada siapa yang menjangka siapa sebenarnya. yang barangkali yang dapat menyangka dengan betul the extent of damage lah kita kira begitu. Tapi hampir kesemuanya disebabkan kerana peringatan-peringatan awal yang diberikan oleh pihak kementerian kepada universiti-universiti. Kita telah mula menyediakan diri kita dengan SOP-nya, dengan infrastruktur yang baik. Jadi itu banyak membantu universiti dalam berhadapan dengan kekangan-kekangan sewaktu COVID itu. Okey. Baik. Apabila menerima semula pelajar-pelajar ini kembali ke kampus yang datang dari pelbagai tempat termasuk juga dari luar negara, jadi pastinya ada perkara yang perlu dipertimbangkan dan diperhalusi lagi ya, kerana alhamdulillah kita dalam negara kita dah dapat mengawal jangkitan daripada menular, tetapi kita tidak boleh jamin yang datang dari luar negara itu bebas ataupun tidak daripada sebarang jangkitan. Ini juga satu perkara yang akan kita selami lagi. Walau bagaimanapun kita cuba sekali lagi untuk menghubungi Academician Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof di talian sekarang ini. Prof? Ya. Okey Prof, baik. Tentang persediaan awal yang dilakukan oleh UCSI, apa yang telah pun dilakukan pada ketika itu? Abdullah Osman. Okey, baik. Okey, kita akan dapatkan semula Prof sebentar lagi, dan buat masa ini kita ambil dahulu seorang pemanggil di talian. Kita ada Abdullah Osman. Cik Abdullah Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit. Kan ada student kita, kan ada pelajar kita di luar negara yang ambil medical di Indonesia dan sebagainya. Okey. Daripada Egypt pun ada. Okey. Jadi diorang balik ke tanah air, nak balik ke sana tu dah susah. Ada yang tidak dibenarkan belajar balik ke sana. Jadi bolehkah terima balik pelajar-pelajar ini sambung pengajian mereka di universiti tempatan? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Abdullah Osman untuk soalan itu. Saya rasa ini penting juga untuk masa depan mereka ya. Dan sebelum kita dapatkan jawapan untuk soalan tadi, kita akan berehat seketika dan selepas itu ruang bicara akan kembali semula. Jadi ruang bicara diteruskan dengan pasca COVID-19, pembukaan universiti awam dan swasta dalam normal baru, bagaimana agaknya itu yang kita bincangkan malam ini bersama-sama dengan Profesor Datuk Engineer Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur dari UKM dan juga Profesor Datuk Engineer Dr. Kamal Nasruddin Mustafa dari Uniten dan juga Academician Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof dari UCSI University melalui Skype. Dan kita telah pun menerima seorang pemanggil tadi sebelum kita berehat, iaitu Encik Abdullah Osman yang menanyakan tentang mungkin
nasib bagi pelajar-pelajar dari luar negara yang pulang ke tanah air dan tidak kembali semula ke negara di tempat mereka belajar, adakah mereka ini akan boleh diterima ataupun adakah pihak universiti menerima sebarang permohonan dalam bentuk itu? Sebenarnya persoalan itu cukup baik dan penting dalam suasana sekarang ni. Realitinya pelajar pulang tapi tidak boleh kembali ke universiti, sama ada mereka di England, di Europe, di Mesir, di Indonesia. Jadi di sini kita lihat peranan universiti yang berada di tanah air. Dalam konteks kami Uniten, kita berhubung dengan beberapa agensi kerajaan di mana dan juga dalam perbincangan di mana memang realitinya pelajar yang pulang tak dapat balik. Kita sebenarnya tidak tahu bila mereka boleh kembali ke negara tempat mereka belajar. We don't know when. Jadi kalau nak tunggu 1 semester, nak tunggu 1 tahun, tak tahu bila. So kena ada usaha untuk membuka ruang dan peluang kepada pelajar. Jadi kita Uniten berbincang dengan beberapa agensi yang memberi pembiayaan kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian di Uniten. Cuma dia isunya ialah kita kena tengok isu kredit transfer, kita kena tengok isu kualiti, syarat kemasukan, tapi saya kira itu boleh kita atasi. Tapi yang penting kita nak pastikan pelajar-pelajar ini boleh meneruskan pengajian mereka di mana-mana. Jadi adakah jika ada usaha sebegitu untuk membawa mereka sambung belajar di tanah air sendiri, adakah ini memerlukan kerjasama semua IPT supaya seragam ataupun mungkin setiap IPT mempunyai kebebasan untuk mengendalikannya? Saya boleh respon sikit. I think mungkin nanti eventually saya kira kementerian pun juga akan melihat kepada perkara ini. Mungkin GPA yang menaja pelajar keluar negara pun juga akan melihat, MARA pun juga akan lihat pada isu ini. Sebab kena ada satu coordination supaya tidak ada ruang-ruang yang kita terlepas. Tapi saya berpandangan universiti bersedia, Uniten bersedia. Cuma kita nak pastikan framework itu jelas dan dikenali, diketahui oleh pelajar. So dan quality system juga kena ada. Kalau pelajar di tahun keberapa di luar negara, tentunya kena ada sistemnya untuk kita beri matching credit transfer. So tapi perkara itu bukan satu yang sukar, bukan satu yang sulit yang kita tidak boleh buat. Ada caranya dan perlu penglibatan universiti, mungkin perlu penglibatan penaja, dan kalau perlu juga kementerian boleh masuk sama. Pelajar antarabangsa. Saya kira UKM juga ada ramai pelajar antarabangsa. Ada perkara yang mungkin perlu diberi perhatian khusus bagi mereka ini? Kami ada 2,700 pelajar antarabangsa dan sebahagiannya telah kembali ke negara mereka, dan apabila dibuka border kita, sempadan kita, maka mereka nak kembali ke UKM. Dan kerajaan telah meletakkan syarat bahawa mereka perlu 3 hari sebelum bertolak mengambil bacaan swab ini dan memastikan mereka negatif. Dan setibanya mereka nanti di KLIA, mereka akan lagi sekali diambil bacaannya dan kemudian dikuarantinkan selama 15 hari. Jadi proses itu kita telah kaji, dan UKM telah membuat beberapa persediaan bagi membolehkan pelajar-pelajar ini kita bawa secara berstruktur. Kalau semua 1,000 lebih nak balik kembali, kita khawatir kita tak mampu untuk menangani selama itu. Tidak serentak. Jadi kita akan staggered kan, make sure dia datang dalam batch yang tertentu supaya kita boleh manage terutama aspek kuarantin tadi. Dan kita telah gazetkan 2 buah blok asrama kita, college, untuk meletakkan mereka. Satu blok tu boleh letak dalam 230 pelajar lelaki dan 230 pelajar perempuan. Jadi sekiranya mereka kembali, kuarantin mereka nanti akan dilaksanakan di college-college kami yang telah kita kenal pasti tadi. Baik. Tentang suasana di dalam kampus, kita tak boleh nafikan bahawa pelajar-pelajar ni mereka masih muda, mereka remaja, mereka juga akan mungkin mempunyai pelbagai persepsi apabila berkumpul beramai-ramai. Kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan mereka nanti, tapi kita sekali lagi bersama dengan Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof di talian Skype pada ketika ini. Prof, kita akan cuba mendapatkan Prof sekali lagi buat masa ini.
Prof? Prof Datuk Dr. Khalid, adakah Prof mendengar kami dengan jelas pada ketika ini? Okey, tak apa, kita akan cuba lagi. Ya, masih ada masa. Okey. Adakah difikirkan juga tentang mungkin kebimbangan pelajar, attitude mereka ataupun bagaimana interaksi mereka di dalam kampus apabila mungkin setelah berbulan-bulan tinggal di rumah dalam keadaan PKP dahulu yang memang tidak bergaul dengan masyarakat secara sosial seperti biasa. Apa yang boleh dijangkakan apabila berkumpul semula nanti? Boleh tak Hazri, boleh tak saya sambung sikit daripada Datuk isu pelajar antarabangsa. Okay. Sebenarnya memang Malaysia telah meletakkan sasaran untuk menjadi education hub untuk serantau, dan penting untuk kita bersama-sama bergerak secara tersusun, berstrategi untuk dapatkan international student datang ke Malaysia. Tapi bila COVID-19 pandemik ini berlaku, agak terganggu. Tapi saya harus nyatakan ucapan terima kasih kepada kementerian, kepada EMGS, Education Malaysia Global Services. Apabila kita dalam siri perbincangan mesyuarat, kita nyatakan bahawa kita kena react cepat dalam isu ni. Kalau pelajar berada di kampung, di negara asal, tak datang balik, jadi kita rugi untuk industri pendidikan tinggi. So EMJS benarkan pelajar datang balik. Kalau mereka pulang boleh datang balik, malah pelajar baru pun boleh datang ke Malaysia. Itu tak harus, pandemik ini tidak harus menyekat peluang pelajar untuk. Tapi SOP-nya seperti disebutkan Datuk Hamdi tadi, kita kena ikut. Kena buat testing 3 hari sebelum datang, kena ada testing di airport. Bila sampai dia kena ada kuarantin 14 hari di IPT masing-masing. So kalau semua kita ikut SOP ini, saya ingat okey, dan pelajar antarabangsa akan datang kembali ke Malaysia. Baik. Okey, dan sekali lagi kita cuba untuk menghubungi Akademisian Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof melalui panggilan telefon. Okey, kita akan cuba lagi, jangan risau. Kita ada masa lagi. Banyak perkara yang kita cuba untuk lihat dia, kerana kita ada IPTA, kita ada IPTS, dan mungkin berbeza-beza dari satu negeri ke satu negeri yang lain, keperluan yang mungkin lebih spesifik untuk bidang-bidang tertentu. Tapi adakah mungkin suasana atau persekitaran dalam kampus ataupun sosial mereka itu akan mengalami sebarang isu sesama mereka? Boleh saya respon dulu? Boleh, saya ingat ada 2 benda di sini lah. Yang pertama ialah awareness campaign. Kita kena pastikan maklumat tu sampai, student aware, bukan student je, staff juga. Kena ada that campaign, awareness campaign. Keduanya kena ada kita punya implementation tu kena pastikan kita ikut SOP. So kadang-kadang kita mudah lupa bila balik ke kampus, orang ramai, seronok. So we have to ensure, kita kena pastikan student, staff sedar kalau kita tak ikut SOP, the impactnya, negatifnya, kita kena pastikan maklumat ni sampai dan difahami. Keduanya, kita kena pengawasan dan pelaksanaan tu mesti ikut. Pastikan SOP itu dilaksanakan sebaik mungkin. Baik, dan sementara itu Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof di talian sekarang ini sebelum terputus lagi. Prof? Ya. Okey, baik. Persediaan untuk yang seterusnya selepas ini bagi UCSI sendiri bagaimana? Khususnya apabila UCSI mengekalkan prestasi akademik yang cemerlang, adakah ini juga akan memberi kesan kepada penerapan itu? Sorry, saya tak jelas penerapan. Okey, baik, kita mungkin Prof boleh kongsikan dahulu tentang apa langkah-langkah persediaan yang dilakukan untuk kembali beroperasi sepenuhnya. Persediaan yang saya cakapkan tadi ialah pertamanya kita nak memastikan keselamatan, kesejahteraan pegawai-pegawai dan pelajar-pelajar kita. Dan itu kita ada SOP yang kita mengikuti apa yang CKM dan MOHP cadangkan. Yang keduanya ialah kita nak memastikan fungsi universiti berjalan dengan baik. Dan fungsi yang utama ialah pembelajaran, pengajaran pada platform. Dan sebagaimana saya katakan, terdapat tukar pada cara pembelajarannya pada online. Dan saya I was about to say that I was amazed
to see bagaimana online teaching itu dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan exam pun kita jalankan dengan online dan dapat diterima baik oleh pelajar-pelajar dan juga oleh pensyarah-pensyarah. Ya. Bahkan kita lihat pembelajaran secara online ini dapat menyerlahkan deep learning, di mana interaksi antara pelajar dengan pensyarah lebih daripada kelas biasa. Itu satu observation yang penting. Baik. Yang keduanya, apabila PKP itu dilonggarkan secara sistematik, ya, perlahan, kita dapat menyesuaikan dan mempelajari apa yang dapat kita plan untuk the next step. The next step sekarang ini dah 30%. Dan pada 30% itu pada pembukaan secara menyeluruh pada Oktober nanti. Dan bagi ini kita adakan seperti biasa, semua akan usahakan melaksanakannya ialah SOP yang mantap dan juga pembelajaran dan sebagainya. Dan yang saya nak tekankan di sini ialah penglibatan pelajar itu sendiri dalam yang saya cakapkan tadi, di dalam task force COVID-19. Ya, President of the Student Council ada di dalam, dan itu penting, penglibatan pelajar, bagaimana supaya mereka faham kenapa SOP itu dilaksanakan dan sebagainya. Ya. Baik. Ya. Ya, Prof. Adakah perubahan-perubahan ini ataupun langkah-langkah yang dilakukan memberi kesan kepada pencapaian akademik ataupun operasi akademik? Well, operasi akademik dapat dilaksanakan tanpa terhenti. Ya, kita baru saja adakan exam baru-baru ini. Kita belum lagi dapat result secara keseluruhannya. Jadi untuk mendapatkan data yang lebih itu, kita perlu tengok pada bagaimana pelajar itu dapat menyesuaikan diri dan bagaimana result hasil pembelajaran mereka dapat di-assess melalui exam. Tapi pada keseluruhannya, tapi sungguh begitu, pada pelajar ramai mereka ingin kembali kepada corak biasa, iaitu datang ke kampus. Kita memang menunjukkan mereka dan kita memang mengadakan beberapa persediaan seperti sanitation dan sebagainya kepada semua kelab, makmal, library dan sebagainya, supaya kesihatan pelajar dapat dilaksanakan, dapat dijaga. Ya, antara yang mereka begitu serofa miss sekali ialah dengan kawan-kawan mereka. Ya, sebab kita kena faham tentang generasi X, Y dan Z ni, ya, rakan-rakan tu merupakan satu interaksi yang paling penting bagi mereka. Ya, so kita mengalami mereka dan kita telah pun membuat persediaan untuk mereka kembali kepada kampus. Baik, dan mungkin juga boleh Prof kongsikan, ya, dalam banyak-banyak perkara yang mungkin perlu dilakukan untuk mematuhi SOP ataupun norma-norma baru yang kita lakukan juga, ya, apa yang mungkin akan kekal dan apa yang mungkin akan kita berpatah balik kepada cara lama ataupun cara asal sebelum PKP melanda atau berlaku. Norma baru ini, Saudara Hezri, ialah hybrid learning. Ya. Semua pun normal biasa, kelas dan sebagainya tu ada. Tapi kita masih lagi menjalankan hybrid learning. Artinya pelajar-pelajar boleh memilih untuk datang ke kelas ataupun mengikuti kelas melalui online. Of course lah, dari segi makmal, studio, basic teaching untuk clinical example, itu secara person, ya. Tapi cara-cara lain juga adalah
dapat dicapai oleh pelajar. For example, library, ya, kita telah meningkatkan pencapaian ke library kita melalui online. Okey. Dan kita perhatikan traffic online masuk ke dalam UCSI itu telah meningkat 3 kali ganda daripada biasa. Maknanya budaya baru ini telah dapat diterapkan dalam masa 2-3-4 bulan ini, ya, dan hampir seluruh banyakkan, kalau tak seluruh pun, universiti di dunia ini memang akan menjalankan hybrid learning. Jadi kita tak boleh ketinggalan, ya, daripada perkara. Satu perkara lagi, saudara yang saya nak tekankan di sini ialah tentang pelajar-pelajar kita yang di luar negara, pelajar bermalaysia ataupun pelajar-pelajar luar negara. Saya fikir pelajar-pelajar ini telah pun faham bahawasanya keadaan di Malaysia adalah lebih selamat dari kebanyakan negara-negara di luar sana. Termasuklah Amerika juga dan sebagainya. Ya, sebab new cases di Malaysia ini satu angka, ya, dah lebih 2-3 minggu dah. Ya, adalah yang lebih daripada 10 kaki 2. Tetapi maknanya kita dapat menangani COVID dengan baik. Yang keduanya, keadaan sosial masyarakat kita adalah lebih selamat daripada di negara-negara lain. Ya. Betul. So, yang ketiganya ialah peningkatan universiti kita dari segi prestasi keilmuan amat tinggi sekali. Okey, Prof. So, saya fikir banyak pelajar-pelajar luar negara ingin sekali ini memberi tumpuan datang ke Malaysia. Untuk itu, it has to be whole government, both agensi kerajaan, universiti perlu bekerjasama. Ya, itu penting bagi kita faham tentang efek ataupun implikasi post-COVID. Okey, Prof. Baik. Terima kasih, Prof, atas pandangan yang dikongsikan dan kami doakan semoga proses yang berlangsung di USSI juga akan berjalan lancar dan insya-Allah satu hari kita akan jemput Prof datang ke studio, ya, untuk perbincangan yang lebih terbuka, lebih mudah di sini, ya, saya kira. Dan saya kira satu perkara juga yang mungkin tak dibangkitkan, tak ditanya sebelum ini, dari segi kos yang ditanggung untuk melaksanakan SOP, ya, dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan juga perubahan pada amalan dalam kampus tu, bagaimana? Adakah itu satu membebankan bagi pihak universiti? Ya, bagi pihak UKM sudah tentu ada kos-kos tambahan, ya. Seperti kita terpaksa menyediakan sanitizer, ya, menyediakan facial mask, dan juga kita kena bersihkan sering berbandingan dulu. Jadi disebabkan kekerapan pembersihan dan segala peralatan yang perlu ini, maka kos itu ditanggung oleh universiti dan pihak kementerian banyak juga membantu. One off lah, maknanya beberapa bantuan keuangan diberikan. Seperti contohnya apabila pelajar terpaksa pulang ke kampung halaman meninggalkan bilik masing-masing. Jadi takkan dia nak kena bayar pula, kan. Tapi barangnya ada di bilik. Jadi dalam kes UKM ini kita memberikan diskaun banyak. Kalau dulu RM3.50 sehari, dia turun jadi RM1 untuk simpan barang-barang. Tetapi alhamdulillah kerajaan membantu menambahkan diskaun yang kita berikan itu. Begitu juga dengan beberapa fees yang lain, yuran lain juga diturunkan 50%, 60% begitu. Dan baru-baru ini difahamkan ada sedikit bantuan daripada kerajaan untuk menampung kos-kos ini. Jadi ya, kos tu ada dan kita absorb lah so far, kerana kita rasa itu adalah satu keperluan. Dan alhamdulillah juga kalau dalam konteks UKM ini, sanitizer tu kita buat sendiri. Sebagai contohnya. Jadi kita ada pakar-pakarnya, kita bancuh sendiri dan kita botolkan sendiri. Jadi kita dapat menurunkan kosnya dengan begitu drastik. Sebab awal-awal dulu harga satu sanitizer tu cukup mahal. Jadi ketika dibeli dahulu, ya. Pada peringkat awalnya kita beli, tapi kita tengok sebenarnya kita boleh buat sendiri. So 70% alcohol base sebagai contohnya kita boleh buat dan kita distribute kepada semua fakulti-fakulti kita lah. Dan itu menurunkan kos kita dengan begitu banyak sekali. Okey, baik. Bagi unit 10 pula, adakah akan ada perubahan pada mungkin yuran yang perlu dibayar oleh pelajar? Saya pernah setuju apa yang disebut oleh Datuk Hamdi. Komitmen kita kepada keselamatan mengatasi kos lah. Kita tak boleh nak sacrifice
keselamatan, kesejahteraan warga kampus, masyarakat. So memang ada yang students terpaksa pulang, so kita beli waiver dan pelbagai bentuk students activities. Itu komitmen universiti untuk tidak membebankan pelajar dalam keadaan pandemik ini. So selain pada itu, ada juga bantuan-bantuan yang kita berikan. Saya percaya di UNITEN, di UCSI, UKM, di mana-mana universiti yang tak balik. Kan student tak balik sebab memang ada kekangan-kekangan. Pelajar antarabangsa tak boleh balik. Tapi kita provide makan tengah hari, malam, bulan puasa kita beri untuk buka puasa, sahur. Ini komitmen universiti jaga kebajikan pelajar. Bukan 10-20 orang, ribuan pelajar dalam kampus. Jadi ini maknanya komitmen kita mengatasi, untuk pastikan kesihatan, mengatasi kos. Berbalik pada soalan tentang tuition fees, kita kena faham bila dari biasa conventional face to face berpindah kepada online virtual. Sebenarnya universiti kena invest banyak. Dari sudut infrastructure, dari sudut infrastruktur, dari sudut melatih pensyarah, dari sudut menyediakan support system. Support system nak kena ada. Kalau pensyarah ada mengalami masalah, kena immediately kena support system masuk. Kalau student hadapi kekangan, immediately technical staff kena masuk. Semua ini cost yang terpaksa ditanggung oleh universiti. Tapi kita tak macam Datuk Khalid sebab kita tak kata sebab ini maka kita berhenti semua, tak. Kita nak jaga continuity of learning, keseimbangan pembelajaran pelajar mesti dijaga. Sebab ada yang nak kena graduate, ada yang dapat scholarship. So perlu dilihat secara keseluruhan komitmen universiti dan sudut jaga kebajikan, komitmen universiti dan sudut menjaga kualiti pengajaran pembelajaran, dan juga dari satu sudut maknanya kita nampak macam sesuatu yang perlu untuk kita pastikan kualiti dan invest dari sudut infrastruktur. Jadi tak ada sebab kalau nak kata nak turunkan tuition fees. Saya percaya itu pandangan hampir ke semua universiti. Baik. Okey. Dari segi pelaburan juga kita tak terlintas akan berlaku pandemik yang melanda sebelum ini, dan pada masa hadapan pun kita tak boleh nak jangkakan apa yang akan berlaku. Kita tak nak apa-apa yang tak baik daripada berlaku. Cumanya adakah mungkin selepas ini perlu satu langkah untuk mengambil kira kemungkinan kebarangkalian berlakunya sebarang krisis yang berskala besar yang mungkin akan memberi impak secara besar-besaran, yang perlu difikirkan dari sekarang. Adakah perlu satu langkah sebegitu? Bagaimana? Bagi pihak UKM, kita telah melihat suasana pandemik ini begitu hebat sekali melanda dunia, dan ianya berlaku 100 tahun yang lalu dan setiap 100 tahun. Jadi bukan nak kena tunggu 100 tahun yang akan datang barangkali sebab itu kalau boleh kita tak nak tunggu. Betul, kita tak nak berlaku lagi. Namun UKM memposisikan dirinya supaya menjadi suatu universiti yang mengambil kira perkara ini, dan kita wujudkan apa yang dipanggil beyond COVID ni. What exactly is the issue? Bagaimana kita berhadapan dengan proses pembelajaran dan pengajaran dalam suasana yang begini. Jadi kita merangka sekarang ni, sebagai contohnya kita ada HCTM, Hospital Chancellor Tengku Mukhris. Kita juga ada yang baru, Hospital Pakar Kanak-Kanak, di mana di situlah terletaknya fakulti medicine kita. Jadi kita sedang merangka sekarang ni apa yang dipanggil Health Technopolis, yang kita nak persembahkan kepada pihak kementerian dan kerajaan supaya ia bukan hanya menjadi hub untuk medical research and services, tapi juga menjadi suatu tempat di mana kita melaksanakan kajian-kajian penting yang menggabungkan seluruh tenaga yang berkaitan dengan medical ini dan menyediakan universiti dan negara dalam berhadapan dengan pandemik ini. Jadi proposal kita ialah untuk mewujudkan Health Technopolis di Ceras itu, kawasan hospital kita itu, dengan menggabungkan semua tenaga pakar yang kita ada dan menghasilkan suatu penemuan-penemuan baru, khususnya bagaimana kita
negara kita dan institusi kita membuat persediaan untuk berhadapan dengan pandemik yang akan datang lagi dalam bentuk yang pelbagai itu. Dan saya tertarik juga apabila Prof mengatakan tentang peranan pihak universiti dalam hal-hal sebegini, dan mungkin juga ini boleh diambil kira apabila universiti sepatutnya mungkin diberikan satu ruang yang lebih ketara ataupun peranan yang lebih ketara dalam sama-sama membantu komuniti berhadapan dengan situasi sebegini, Prof. Ya. Sebenarnya apa yang berlaku ni, pandemik ni, kita katakan totally unprecedented. Kita tak pernah bayangkan 13 juta yang terkesan kena positif COVID. Kita tak boleh bayangkan 570,000 yang mati dan sebagainya. Di seluruh dunia kena. Tapi yang kita belajar ialah bagaimana pentingnya kita leverage pada teknologi. Okay. How do we leverage technology to enhance student learning outcome? Sekarang dulu kita kata face to face kita selesa classroom of the future tak tahu bila. Tapi itu classroom of the future itu sekarang. Ya, dalam talian, virtual. Tapi universiti mainkan peranan menjadikan infrastruktur. Pensyarah kena committed untuk melakukan adopt and adapt sistem PDP, teaching learning yang baru. Student kena disiplin. Kalau dulu kena masuk pergi ke kuliah, tapi di rumah pun boleh belajar tapi kedisiplin. So ekosistem tu penting. Dan satu juga saya kira pandemik ini memberi kesedaran kepada kita bahawa kita tidak boleh wujud in isolation. Betul. Universiti kena berinteraksi dengan masyarakat. Datuk Hamdi sebut mana universiti, hospital dan sebagainya. Dan saya termasuk unit 10, saya percaya banyak lagi universiti yang kita bina sendiri, face shield, kita bantu, kita agihkan kepada frontliners di hospital. Kita nampak indahnya universiti berinteraksi dengan masyarakat, dengan industri, dan menyelesaikan masalah ini. So Malaysia, saya boleh katakan satu pandemik ini menggambarkan bagaimana Malaysia bersatu dalam menangani. Sebab itu apa yang berlaku di Malaysia 8,700 lebih ramai sebenarnya. Tapi kita kementerian pihak wajib melakukan terbaik dengan sokongan semua. Ini satu perkara yang kita boleh bangga. Betul. Dan saya harapkan semangat yang sama juga kita boleh bawa dalam bidang-bidang yang lain. Tidak semestinya dalam krisis sahaja, tapi dalam setiap urusan seharian kita. Dan satu perkara juga saya ingin saya cuba untuk memahami, kerana waktu saya dahulu pembelajaran 100% secara tradisional. Tapi apabila melibatkan penggunaan teknologi jarak jauh sekarang ini, saya kira rata-rata IPT di Malaysia mengamalkan sistem itu sewaktu PKP. Dari apa yang boleh dikatakan tentang mungkin sikap mereka yang berada dalam komuniti maya itu, sama ada pensyarahnya ataupun pelajar-pelajarnya, kepatuhan kepada sesi-sesi maya itu, dan kesanggupan untuk melakukan ataupun turut serta dalam pembelajaran berteknologi sebegitu. Bagaimana? Kalau di UKM bagaimana? Itu satu perubahan. Gagasan untuk pensyarah berubah dan menggunakan lebih teknologi maya seperti online ini telah lama ditekankan di UKM dan sebahagiannya sudah mula melaksanakannya. Tapi apabila berlakunya COVID ini, pandemik ini, maka mereka terpaksa mempelajarinya dan menguruskannya secara tertib dan berdisiplin. Dan sudah tentu dalam proses itu ada orang lama, orang baru, yang tak biasa, yang biasa. Jadi kita, seperti mana yang disebut tadi oleh Datuk, kita ada support system, memberikan mereka tutorial bagaimana cara nak handle kelas maya ini dan bagaimana nak buat exam open book. Exam open book is very challenging. Ia sukar dan tak ramai yang biasa buat. Jadi banyak benda-benda yang tak biasa ini yang terpaksa dibiasakan di UKM, dan alhamdulillah selepas berlalunya satu semester kita dapat lihat orang semakin selesa. Pensyarah-pensyarah kita, muda, tua, lama, baru, semakin selesa dan menyukainya. Ini yang menarik. Pelajar-pelajar juga peringkat awalnya banyak komplain macam-macam, tapi akhirnya melalui survey yang kita buat baru-baru ni, 66%, 2/3 daripada pelajar sebenarnya mahu diteruskan pembelajaran melalui online ni walaupun mereka berada di kampus, kerana mereka rasa mereka lebih selesa dan lebih efektif dari segi pembelajarannya. Jadi saya kira ini adalah suatu
journey, suatu perjalanan yang merupakan suatu transformasi minda dan sikap untuk mereka berhadapan dengan teknologi khususnya dalam proses pembelajaran. Adakah option untuk pembelajaran maya ataupun fizikal dalam kelas itu akan dipertimbangkan untuk sesi akademik akan datang? Kami sedang berbincang dan kebanyakan daripada pensyarah juga sebenarnya dah mula selesa dan dia rasa lagi seronok sebenarnya buat online ini dan mereka rasa lebih efektif dari segi kerana kadang-kadang pelajar kita ni dengan jaraknya, tak datangnya dan lambat dan sebagainya, tapi bila berada di sana dia boleh rekod dan dia boleh ulang balik. Kalau dia tersenggut tu dia boleh ulang balik. Alangkah baiknya kalau zaman saya dahulu dah ada teknologi macam ni. Banyak masalah boleh selesaikan. Kalau Uniten bagaimana, Prof? Sebenarnya dalam pengalaman kami tahun 2015 kita dah invest untuk tingkatkan internet speed jadi 10 gigs apa semua. Kita nampak memang kita perlu leverage pada teknologi, tapi bila berlaku pandemik ni jadi accelerate penggunaan teknologi itu being accelerated. Dan saya sebut awal tadi kena ada adopt and adapt. So pada asalnya bila saya bincang dengan pensyarah, dengan student, ramai yang agak skeptical. Tetapi bila bila dah hands on lakukan, ramai yang enjoy doing something new. Tapi prasarannya mesti ada, support systemnya mesti ada. Kita mesti bersedia. So saya nampak perkara ini ya betul kita kata new normal, tapi kehadapan penggunaan teknologi menjadi penting untuk kita untuk maju ke hadapan sebagai universiti, sebagai society, sebagai negara. Tapi kita perlu bersedia. Kita perlu adopt and adapt. Semualah masyarakat kampus. So nampak petanda-petandanya baik, signalnya baik. Kita buat survey pun pensyarah, student happy. Tetapi tentunya operation tu adalah perlu kita perbaiki dari semasa ke semasa. So itu biasalah. Umumnya saya nampak blended ini, pembelajaran teradun ini akan menjadi satu future yang penting dan menjadi amalan biasa. Blended maknanya face to face combine dengan virtual dalam talian. So itu akan menjadi satu perkara yang dilaksanakan di semua universiti di Malaysia. Dan mungkin hikmahnya juga ya, apabila kita melalui PKP itu kita dapat membuktikan pada diri kita sendiri bahawa ia bukan mustahil untuk dilakukan. Dan harapnya ada perkara-perkara yang positif kita dapat atau kita peroleh daripada ujian yang melanda sebelum ini. Tetapi kita tak boleh apa untuk masa hadapan yang akan kita lalui juga. Jadi sentiasa patuhi SOP selagi kita mampu kita lakukan kerana kita masih lagi bertanggungjawab untuk memastikan penularan COVID-19 dapat dihapuskan 100% di negara kita ataupun di mana-mana sahaja. Dan dengan itu ruang bicara untuk malam ini berakhir dan kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Engineer Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur dari UKM dan juga Profesor Datuk Engineer Dr. Kamal Nasruddin Mustafa dari Uniten, dan juga sebentar tadi Academician Profesor Kanan Datuk Dr. Khalid Yusof dari UCSI University di talian Skype. Dan semoga anda semua juga berada dalam keadaan yang selamat pada ketika ini dan seterusnya. Kita jumpa lagi. Selamat malam.